Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti slot 4 iaitu rawatan pertolongan cemas dan rawatan ringan bersama saya Cikgu Aisyatul Radiah binti Muhammad dari SK Putrajaya. Okey, yang pertama mari kita lihat definisi pertolongan cemas. Apakah itu pertolongan cemas? Pertolongan cemas ialah rawatan awal yang kita berikan untuk mengelakkan komplikasi sebelum kes dirujuk untuk rawatan selanjutnya. Okey, apakah komplikasinya? Seperti pengsan, jangkitan kuman, gangguan pernafasan dan juga kematian. Okey, maksudnya apa yang kita perlu bantu mangsa yang dalam keadaan kecemasan sebelum pasukan bantuan perubatan tiba. Sebelum ambulan tiba, apa yang perlu kita buat untuk bantu mangsa. Dan pertolongan cemas juga adalah untuk mengurangkan pendarahan. Okey, seterusnya apa yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas? Yang pertama iaitu dressing set. Okey, kita perlu ada tray, gauze, swab, forceps, sarung tangan dan juga beg plastik. Apakah kegunaan dressing set? Adalah sebagai set pencuci luka pakai buang. Maksudnya apabila kita dah siap cuci luka, kita perlu buang. Okey, tak boleh guna berulang kali. Okey, seterusnya kita perlu ada termometer untuk memeriksa suhu badan. Okey, perlu ada kain anduh, okey, seperti dalam gambar untuk menyokong tulang yang patah. Seterusnya kita perlu ada roll bandage sebagai pembalut luka. Yang kelima, splint kayu untuk menyokong kepatahan, gunting untuk potong-potong, minyak angin untuk melegakan kesakitan lah kalau ada pening-pening. Seterusnya perlu ada antiseptik untuk mencuci luka. Okey, yang nombor 9 dan 10 ni penting iaitu Flavin lotion dan juga krim antiseptik. Kedua-duanya adalah berfungsi sebagai pembasmi kuman. Okey, sekarang mari kita lihat jenis kes kecemasan dan kemahiran asas untuk mengendalikan kes kecemasan. Okey, yang pertama kita ada CPR. Okey, kemahiran teknik memulihkan pernafasan dan jantung. Kenapa kita perlu belajar CPR? Okey, supaya kita dapat tahu cara melaksanakan atau mengendalikan CPR dengan betul, memberi bantuan awal sebelum paramedik tiba. Okey, sebelum ambulan datang, apa yang perlu kita buat untuk bantu mangsa. Dan yang ketiga, paling penting untuk mengelakkan komplikasi dan kematian akibat respon yang lambat. Okey, apa yang kita perlu tahu apabila berkait dengan CPR? Iaitu teknik pengendalian CPR, kita perlu tahu DRCAB. D, apakah D? Danger, bahaya. Yang kedua, respon, iaitu tindak balas mangsa. Yang ketiga, C, iaitu circulation and chest compression, iaitu pemeriksaan nadi. A, airway, iaitu saluran pernafasan. Dan yang terakhir, B, breathing, iaitu bernafas. Okey, mari kita lihat satu persatu iaitu DRCAB. Yang pertama, D, danger. Kita perlu kenal pasti mangsa dan diri anda berada dalam keadaan selamat untuk memberi bantuan. Okey, contohlah berlaku kemalangan di jalan raya. Okey, mangsa duduk di atas jalan raya kan. Okey, kita perlu alihkan dulu mangsa sebelum kita memberi bantuan. Okey, yang kedua R iaitu respon. Kita perlu tahu tindak balas mangsa. Okey, macam mana kita nak tahu tindak balas mangsa? Kita kena tentukan mangsa sedar atau tidak, kita kena tepuk bahu. Biasanya kalau kita pengsan ke apa, orang akan tanya, Cik okey ke? Macam tu. Okey, so kita kena tanya mangsa dengan suara yang kuat supaya dia dapat dengar, kita panggil dia. Sekiranya tiada tindak balas, panggil pasukan bantuan. Kalau memang tiada tindak balas, memang pada masa ini kita perlu telefon ambulan. Okey, yang ketiga iaitu C, circulation and chest compression, iaitu pemeriksaan nadi. Kita perlu cek nadi mangsa. Caranya ialah kita letakkan dua jari ke kotak suara di bawah dagu. Kita perlu rasa nadi selama 5 saat. Okey, jika tiada nadi,
kita buat tekanan di bahagian dada. Bagaimana nak buat? Letakkan 2 jari di bawah tulang rusuk dan tekan 30 kali pada kadar 80 hingga 100 kali seminit. Okey, seterusnya A. A ialah airway. Kita perlu cek saluran pernafasan. Tentukan sama ada mangsa bernafas atau tidak. Macam mana nak tengok? Kita lihat pergerakan dada, kita dengar bunyi pernafasan dan kita rasa hembusan nafas. Biasanya kita akan letak jari kita dekat hidung dia kan? Okay, so kita nak tahu dia ada tak rasa hembusan nafas mangsa. Okey, dan seterusnya B, breathing, iaitu bernafas. Sekiranya mangsa tidak bernafas, okey, pada masa inilah kita perlu beri bantuan pernafasan sebanyak 2 kali. Okey, kita kena laksanakan CPR. Bagaimana nak laksanakan CPR? Okey, yang ini kita perlu belajar dengan lebih teliti. Okey, ini hanyalah teknik CPR. Okey. Okey, kes kecemasan yang kedua iaitu kepatahan. Yang ini selalu berlaku di sekolah. Okey, apabila kita buat aktiviti pendidikan jasmani ataupun kita buat aktiviti sukan di padang lah. Okey, tanda-tanda patah. Okey, macam mana kita nak tahu apabila tangan kita patah, kaki kita patah? Yang pertama, kita akan rasa sakit. Okey, kemudian hilang fungsi. Tiba-tiba tak boleh angkat tangan. Tengah main bola, tiba-tiba kaki ataupun lutut tak boleh angkat. Okey, seterusnya kecacatan. Yang keempat, bengkak. Apabila ada bengkak, okey, kita perlu, mungkin ada kepatahan. Okey. Kalau ada kepatahan di jari, apakah rawatan awal yang perlu kita laksanakan? Yang pertama, kita tenangkan mangsa, kita bawa ke tempat selamat. Kalau dia jatuh di tengah padang yang ada rumput itu, kita bawa dia ke tempat selamat, ke tepi padang atau ke bangunan lah yang ada semen, yang ada lantai. Dan kita kena pasti jari yang patah. Okey, kena pasti jari yang patah. Hentikan pendarahan jika ada. Kalau ada darah yang keluar pada masa tu, kita kena hentikan pendarahan. Bagaimana kita kena tekan di kawasan yang ada darah dengan bebat atau dengan apa-apalah yang boleh dijadikan bebat supaya darah berhenti. Gunakan splint di bahagian yang patah untuk menyokong. Dan yang terakhir, kena pakaikan anduh. Dan yang seterusnya perlu dibawa berjumpa doktor lah untuk rawatan seterusnya. Okey, kes kecemasan yang ketiga iaitu pendarahan hidung. Yang ini biasa juga berlaku di sekolah. Kenapa hidung kita boleh berdarah? Okey, boleh berlaku apabila salur darah kecil kapilari di rongga hidung kita pecah. Sebab itulah hidung kita berdarah. Okey, apa nak buat kalau hidung kita berdarah atau hidung kawan kita berdarah di sekolah? Okey, yang pertama kita perlu tenangkan mangsa supaya dia relax dulu, jangan panik. Yang kedua, okey, dudukkan mangsa, kepala kena tunduk ke bawah. Picit bahagian batang hidung. Okey, mangsa bernafas dari mulut, tuam kening dengan ais dan yang terakhir, dapatkan rawatan di klinik. Kalau terlalu ada kronik lah. So, kita darah tu masih lagi keluar dengan banyak, kita perlu dapatkan rawatan di klinik. Okey, kes kecemasan yang keempat iaitu pengsan. Biasa juga berlaku di sekolah, tiba-tiba pengsan atau pitam. Okey, kenapa pengsan boleh berlaku? Okey, jika kita tak bersarapan pagi ataupun kita demam, cuaca terlalu panas. Selalunya kalau kita buat rehearsal hari sukan kan petang, start pukul 3.30, pukul 4. Masa tu cuaca terlalu panas. Dan juga ruang yang sesak. Okey, darah tidak sampai ke bahagian otak secukupnya. Sebab itulah kita boleh pengsan. Okey, rawatan pengsan. Apa kita perlu buat? Yang pertama, kita baringkan mangsa. Tinggikan kaki supaya darah mengalir ke jantung. Okey, lapik bahagian kaki dengan apa-apalah. Kotak ke, beg ke. Yang penting, tinggikan kaki. Kemudian longgarkan pakaian. Yang ini penting. Kalau yang lelaki, okey, longgarkan pakaian ni. Kalau ada pakai tie, kita longgarkan tali leher, baju, butang-butang kita buka butang. Kalau yang perempuan biasanya pakai scarf, kita buka scarf ataupun buka tudung. Pastikan pakaian dilonggarkan. Seterusnya, pastikan udara bersih tidak terhalang. Biasanya kalau ada murid yang pengsan, rakan-rakan dia akan berkumpul kan di sekeliling. Ini tak baguslah. Jadi kita kena
jauh sikit. Ada jarak supaya udara bersih tidak terhalang. Okey. Dan yang seterusnya, beri bantuan pernafasan jika perlu. Okey, itu untuk kes kecemasan. Seterusnya, kita akan lihat sedikit mengenai rawatan ringan. Okey, kenapa rawatan ringan penting? Untuk mengelakkan berlaku jangkitan kuman, untuk mengurangkan kesakitan dan juga untuk mengelakkan keadaan menjadi lebih teruk. Okey, sekarang mari kita lihat jenis penyakit dan juga kecederaan ringan. Okey, kalau penyakit ringan, kita ada demam, pening, batuk dan juga sesama. Kecederaan ringan, okey, luka terguris, okey, melecet, calar, lebam, tercucuk dan juga melecur ringan. Okey, bagaimana kita hendak mengendalikan rawatan ringan? Okey, kita fokus kepada luka. Yang pertama, kita perlu tenangkan mangsa, bersihkan luka daripada benda asing. Okey, contohnya, apabila luka, berlari-berlari di padang, tiba-tiba jatuh dan luka. Di bahagian luka itu mungkin ada pasir, ada rumput, jadinya kita kena bersihkan dulu bahagian luka. Kena buang dulu rumput dengan pasir yang ada di tempat yang berdarah tu. Seterusnya, kita perlu hentikan pendarahan dengan gauze bersih. Maksudnya, kalau ada tempat yang berdarah, kita kena letak gauze yang bersih di situ supaya darah berhenti. Dan seterusnya, kita perlu beri tekanan di tempat yang luka. Okey, dan kita perlu balut luka. Okey. Okey, jadinya untuk tugasan pada hari ini, iaitu luka ringan di jari, kamu perlu lihat apakah yang kamu perlu buat. Okey, guna apa bahan yang ada dan juga alat yang ada di rumah kamu. Okey, bagaimana kita hendak merawat luka ringan di jari. Okey, pilihan yang pertama, okey, ini alatan yang kamu perlu sediakan. Cecair antiseptik, iaitu lotion kuning ni. Yang kedua, pita pelekat, selotip tu. Yang ketiga, kapas. Okey, untuk pilihan yang kedua, okey, cecair antiseptik, kita juga boleh guna Handyplus dan kita perlu guna kapas. Okey, untuk pilihan ketiga, contohnya dekat rumah kamu, tak ada Handyplus, tak ada kapas, kita ada tisu je kat rumah, tak apa, boleh. Untuk merawat luka kecil di jari, kita boleh gunakan tisu dan juga pita pelekat lah. Okey, jom kita sama-sama lihat langkah-langkah asas ataupun langkah-langkah yang mudah dan ringkas untuk merawat luka ringan di jari. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama, okey, yang ini kita guna kapas. Okey, mula-mula kita akan letak lotion kuning iaitu cecair antiseptik di tempat yang luka, iaitu kita luka di jari kan. Okey, kita letak sikit lotion kuning di tempat yang luka. Okey, ingat kita letak dengan lembut sahaja. Okey, kemudian kapas, okey, dia bentuk petak, kita lipat, jadikan seperti bebat, letak di tempat luka supaya untuk mengurangkan pendarahan. Okey, kemudian kita perlu balut dengan pita pelekat. Okey, balut dengan kemas, jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar sebab fungsi kita adalah untuk menghentikan pendarahan. Okey, siap. Okey, siap untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, sama juga, cuma kali ini kita nak guna Handyplus. Yang pertama, kita akan sapu lotion kuning, iaitu cecair antiseptik untuk membasmi kuman di tempat yang luka. Okey, letak sedikit di tempat yang berdarah. Kemudian kita ambil Handyplus dan kita balut di situ. Pastikan bahagian yang putih di tengah tu, okey, kita letak di bahagian yang luka supaya dia dapat menyerap darah luka itu. Okey. Ingat yang ni pun sama, kamu balut dengan jangan terlalu ketat lah. Okey, dan jangan terlalu longgar. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir. Okey, sama yang ini kita guna tisu sahaja. Okey, yang ini kita guna tisu. Okey, mula-mula kita letak cecair
antiseptik pada tempat yang luka. Okey, letak. Kemudian kita ambil tisu, kita lipat kepada saiz yang kecil dan sesuai dengan jari kita. Sesuai dengan jari. Kemudian kita letak di situ dan seterusnya kita perlu letak pita pelekat iaitu selotip sebagai pembalut. Jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Okey, siap. Okey, dan ini apa yang perlu kamu hantar iaitu gambar hasil tugasan kamu. Ambil gambar kamu bersama dengan rawatan yang telah kamu buat dan inilah hasil tugasan kita pada esok kali ini. Okey, selamat mencuba. Good luck. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.